Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Syadana Nazwa binti Roslan dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pakaian tradisional kaum Ceti. Wanita Ceti biasanya memakai baju dan sarung seperti wanita Nyonya dan Melayu. Pada masa lalu, pakaian yang digunakan bagi upacara rasmi menggunakan kain batik atau sutera Cina. Pada asalnya, sarung batik yang digunakan bercorak bunga-bungaan. Kebaya yang dipakai juga mempunyai banyak tentunan bermotifkan bunga-bungaan. Contoh baju kebaya tersebut adalah seperti ini. Selain itu, baju kebaya yang dipakai oleh wanita Ceti mempunyai bentuk potongan V pada leher. Pakaian tradisional kaum Ceti lelaki dipanggil baju cekak musang. Kaum lelaki biasanya memakai baju labuh bersama dengan kain pelekat dan juga capal. Baju labuh tersebut berkolar cekak dan berbutang 5. Baju tersebut mempunyai 3 poket, iaitu 1 di bahagian kiri atas dan 2 lagi di bahagian kiri dan kanan bawah. Kaum lelaki juga memakai talapa di kepala. Pada zaman dahulu, mereka memakai talapa untuk keluar bertani di bawah cahaya matahari yang terik. Terdapat cara tertentu untuk memakai talapa sehingga lipatannya membentuk satu lipatan tajam di bahagian dahi. Dipercayai, bahagian tajam tersebut dapat mengelakkan diri daripada benda-benda halus dan juga pandangan mata jahat. Saya Puan Sabrina Balkis binti American. Saya dari Grup Flamingo. Saya ingin menceritakan tentang kraft tangan agama Ceti. Agama Ceti memiliki keunikan dan keistimewaan yang tersendiri dalam penghasilan kraft tangan seperti etnik lain yang berada di negara kita. Hasil kraft tangan ini bergantung sepenuhnya kepada pengukir atau pembuat kraft tangan tersebut. Antara kraft tangan yang terdapat dalam agama Ceti ialah topi. Ia dikenali sebagai talapa. Talapa adalah sejenis kelengkapan yang harus digunakan pada majlis tertentu seperti perkahwinan. Talapa dipakai oleh pengantin lelaki. Bentuk talapa tidak jauh beza daripada songkok Melayu. Perkara yang membezakan talapa dan songkok ialah talapa diperbuat daripada kain sarung atau batik dan ia mempunyai bahagian kecil yang berbentuk segitiga di hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hilman bin Muhammad Mahyudin. Saya dari Grup Flamingo Malaysian Studies 2. Kami mendapat tajuk Ceti. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian saya iaitu simbol atau logo Ceti. Keunikan yang dimiliki oleh kaum Ceti adalah khazanah yang sangat berharga. Namun jika khazanah ini tidak dipelihara, ia akan terus pupus. Projek pembangunan di Lot 93 mampu mendatangkan kesan buruk terhadap khazanah kaum Ceti ini. Walau bagaimanapun, kaum ini K-Pillay menyatakan pembangunan yang dijalankan ini tidak boleh dilihat dari aspek keburukannya sahaja. Setiap perancangan yang dilaksanakan pasti mempunyai kebaikan dan keburukan. Mengatakan bahawa K-Pillay, pembangunan ini juga akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat Ceti yang tinggal bersebelahan dengan tapak projek di Lot 93 ini, kata K-Pillay. Jadi selain itu, mohon turut menyatakan pembinaan juga berkemungkinan akan memperkenalkan perkampungan Ceti kepada masyarakat luar. Ia akan menjadikan kampung Ceti ini sebagai tarikan utama pelancong. Logo atau simbol susunan daun mangga yang rapat dalam jumlah ganjil menjadi simbol utama untuk mengenali rumah masyarakat Ceti Melaka. Ia sama dengan daun mangga digunakan orang India di pintu rumah, tetapi susunannya tidak sama, malah dikatakan prosesnya juga ada sedikit berbeza. Jadi saya akan tunjukkan logo ataupun simbol Ceti ini di gambar tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Renuka Ramakrishnan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makanan kaum Ceti. Kaum Ceti mempunyai makanan yang sedap dan unik.
Salah satu makanan kaum Chetty suka makan ialah Chettinad chicken wurwal. Wurwal ialah kuah. Inilah makanannya. Nama saya ialah Guna Shantini. Hari ini saya memberitahu tentang perayaan cuti. Terdapat 3 iaitu Pongal, diawali dengan Manggame. Manggame adalah perayaan yang penting untuk agama Chetty. Perayaan ini untuk membuat niat mengambil susu. Mereka mengambil susu menggunakan nyanyi untuk Tuhan mereka. Pada perayaan ini mereka menghiaskan rumah mereka dan mengambil susu kepada Tuhan mereka. Dan seterusnya adalah Pongal. Pongal ini terdapat 4 hari iaitu Bogi, Pongal, Madu Pongal, Kani Pongal. Untuk Pongal mereka menggunakan period ini untuk memasak Pongal dan menggunakan barangan-barangan keperluan. Dan seterusnya adalah Diwali. Diwali sama dengan agama Hindu tetapi makanan dan pakaian tradisional adalah tiada samaan. Mereka menggunakan barangan-barangan ini yang keperluan untuk Diwali dan mereka mengadakan rumah terbuka untuk saudara mereka. So yang ini adalah 3 perayaan agama Chetty. Saya Dibashni. Hari ini saya nak menerang tentang agama Chetty. Agama Chetty ialah agama Hindu. Apa tu agama Hindu? Agama Hindu ialah agama tertua di dunia dan tidak mempunyai pengasas kitab dan bandar suci yang terutama. Kitab pertama agama ini ialah Veda dan dengan berlangsung masa, banyak kitab yang lain termuncul. Istilah Hinduism merangkumi berbagai-bagai aliran fikiran dan tarifah serta upacara-upacara amal yang amat berbeza. Banyak penganut Hindu yang dipengaruhi oleh falsafah Advaita bersembayang kepada berbagai-bagai dewa dan menganggap dewa-dewa ini sebagai penjelmaan untuk satu roh kosmo monistik yang agung Brahman. Chetty adalah penganut agama yang setia serta berpegang teguh kepada ajaran dan pantang larang. Saya dari sini. Hari ini saya nak menerangkan tentang seni bina masyarakat Chettiar di Malaysia iaitu Koil Natupura Chettiar. Natupura Chettiar adalah koil Hindu terbesar di Pulau Pinang dan itu adalah merupakan seni bina masyarakat Chettiar. Natupura Chettiar disediakan untuk tuan dan daripada iaitu terletak di Jalan Kebun Bunga dan dibina pada 1854 oleh komuniti Chettiar di Pulau Pinang. Natupura Chettiar adalah paling terkenal dan biasanya disebut sebagai Koil Tanir Malik. Koil ini dibina dalam gaya congkatan dan kebanyakan terbuat daripada jati berumah dari atapnya hingga tiang-tiang. Itu di dinding digantung ratusan lukisan agama. Mana Koil Natupura Chettiar merarakan bermula daripada Koil Widu di Lembu Pinang menuju ke Koil Natupura Chettiar di Jalan Kebun. Daripada saya, terima kasih. Hai, saya Betis Rupa Syarni. Saya nak explain tentang permainan tradisional orang Chetty. Salah satu permainan tradisional adalah congkak. Congkak ni sejenis permainan tradisional orang Hindu tapi orang Chetty pun dia main game ni. Selalunya yang menggunakan papan kayu berlubang. Saya tak ada replika, so saya tunjukkan gambar je rasa. Untuk main game ni kena ada biji guli semua tu. So ni lubang-lubang kecil ni panggil kampung, lubang besar ni panggil rumah. So dalam satu lubang dia orang kena letak 7 biji guli. Lepas arrange semua ni, dia boleh start game lah. Satu pemain, dua pun boleh on the same time boleh ambil lah dua dia punya tempat ni guli semua tu. Lepas tu kena isi one by one every lubang tu sampai dia punya tempat kosong. Kalau dia punya tempat dah kosong, dia kena tunggulah sampai pelawan tu dah habis dia punya turn. Lepas macam tu lah dia punya turn tu. Ni game tank-tank. Ni selalu beberapa perempuan main game ni sebab ni permainan lembut. So ni sesuai untuk kanak-kanak like perempuan lah. So saya pun pernah main game ni. Masa tu saya guna chalk piece untuk nak lukis atas simen lah. So saya baling satu batu ke sini. Lepas tu tak boleh pijak ke sini tau. Kena lompat ke sini dalam satu kaki. Sebab ni satu peta. Satu peta maksudnya kena letak satu kaki je. Ini dua peta maksudnya dua kaki. So kena ikut dia punya arahan semua tu. Lepas tu dia ambil dia punya batu ni dalam satu kaki. Lepas tu kena lompat balik ke sini. So kalau dia complete ni semua, boleh continue ke level 2.
Macam tu lah. Kalau dia dah pijak ke garisan ke atau dia punya batu dah sentuh tu garisan ke, dia tak boleh continue lah. Kepulauan tu kena continue. Itu dia punya cara. And ni kalau panjang ni sesuai untuk kanak-kanak lelaki lah. Selalu saya tak nak tengok ni game kanak-kanak lelaki yang main game ni. Selalu jarang saya pernah tengok game main perempuan game main ni. Sebab ini pemain yang melintasi garisan-garisan berhalang semua tu. So ni untuk mengujikan kecekapan pemain berlari melepasi semua halang semua tu. Sebab itulah dia orang kanak-kanak lelaki selalu main game ni. Suka dia kanak-kanak lelaki tu, dia orang kita pergi tanya pun dia orang cakap kalau panjang dia orang sudah suka game ni. Ni macam excited lah untuk kanak-kanak lelaki. Okay, thank you. Hai, nama saya Syazri Adam Tianwa. Saya guru daripada Flamingo dan saya dapat tugasan pasal ceti and saya diberikan tugasan untuk explain pasal alat muzik ceti. Okay, firstly ceti ni dia tak banyak pun. Orang kata alat muzik. Okay, actually dia ada satu je alat muzik, piano. Okay, yang ni adalah gendang. Gendang ni diorang gunakan ada 2 batang kayu. Okay, selalunya gendang ni diorang gunakan untuk macam majlis-majlis tradisional diorang seperti keramaian, majlis perayaan diorang. So, gendang ni memang wajib kena ada dalam setiap perayaan diorang. Sebab macam bila dengar pukulan gendang ni, diorang lagi macam rasa meriah. Lagi meriah diorang punya keramaian dan perayaan. So, itu je lah yang alat muzik yang terdapat daripada kaum ceti ni. Actually, bukan je boleh guna dengan 2 batang kayu, actually ada juga pukulan menggunakan tangan juga. So gendang tu dia pun buat daripada kulit kambing. So gendang tu bukanlah dia untuk dipukul dengan tangan je, tetapi dia dipukul dengan menggunakan 2 batang kayu. Actually benda yang diorang buat ni selalunya memang serentak. So yang saya dapat lah dalam kaum ceti ni, dia tak banyak pun sebab diorang mostly lebih kepada bunyi yang bisu, macam gendang kan. So gendang tu macam bagi diorang macam lebih meraihkan lah keramaian dan